Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Helium. So pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab yang ke-9 dan fokus kita pada hari ini adalah kepada subtajuk yang terakhir dalam bab yang ke-9 iaitu subtajuk 9.4 di bawah tajuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, itu yang kita akan bincang pada hari ini dalam 9.4. Okey, jadi standard pembelajaran untuk 9.4 pada hari ini iaitu 11.3.4 yang mana pada akhir pembelajaran nanti diharapkan semua pelajar mesti dapat menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang mana dalam subtajuk ini kita akan lihat satu persatu isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang mana awak semua perlu dapat memahami dan dapat menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tersebut. Dan untuk elemen kewarganegaraan pada hari ini, awak semua mesti dapat mentafsir kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Okey, kita ada perlembagaan, kita pun dah belajar bagaimana perlembagaan negara kita digubal melalui Suruhanjaya REG dan menjadi tanggungjawab kita untuk menjunjung keluhuran perlembagaan. Jadi apakah kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan? Itu yang kita akan lihat juga pada hari ini dalam subtajuk yang keempat dalam bab yang ke-9. Itu merupakan elemen kewarganegaraan bagi subtajuk yang keempat ini. Jadi di akhir pembelajaran, pelajar semua dapat menjelaskan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 satu persatu kita akan lihat dan dapat menerangkan kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Kenapa pentingnya kita kena ikut, junjung, kita kena pegang kepada keluhuran perlembagaan. Okey, kita dah ada perlembagaan, menjadi tanggungjawab kita untuk mematuhi setiap perlembagaan yang dibuat. Kenapa? Itu persoalan kita. Kenapa? Dan persoalan itulah yang perlu awak fikirkan dan yang perlu awak huraikan nanti di akhir pembelajaran kita untuk subtajuk yang keempat. Okey, jadi kita teruskan kepada isi perbincangan kita pada hari ini dalam subtajuk yang keempat iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan Persekutuan Tanah Melayu ini merupakan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka pada tahun 1957. Yang mana persekutuan ini dikenali juga sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang mana ini merupakan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama yang bergerak ataupun menjalankan pentadbirannya selepas kita mencapai kemerdekaan. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ataupun dikenali sebagai PTM, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, berkaitan dengan kewarganegaraan, berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Juga ada dinyatakan juga dalam perjanjian ini berkaitan dengan kedudukan agama Islam dan juga dari segi bahasa. Dan perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan juga Sir Donald McGillivray, iaitu Pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu ketika itu, bagi mewakili pihak Baginda Queen Elizabeth II di King's House Kuala Lumpur. Dan perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Maksudnya, selepas perjanjian ini ditandatangani, maka secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 akan dikuatkuasakan. Akan dikuatkuasakan apabila kita mencapai kemerdekaan pada tarikh 31 Ogos 1957. Secara rasminya. Jadi kita lihat apa intipati yang terkandung dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kita akan lihat satu persatu. Kita mulakan dengan
pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang mana dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni ada dinyatakan bahawa pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan raja-raja Melayu setiap 5 tahun sekali. Maksudnya ada penggiliran raja-raja Melayu yang akan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan tempoh pemerintahan seseorang Yang di-Pertuan Agong itu adalah dalam tempoh 5 tahun. Jadi pemilihan itu akan dibuat lagi dalam tempoh 5 tahun kemudian. Dan ini merupakan satu keistimewaan. Satu keistimewaan yang diberikan kepada Raja-Raja Melayu, dan hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang berikut. Ada dinyatakan dalam perlembagaan di muka surat yang tertera ini. Nanti awak boleh baca lah. Ini merupakan salinan kepada perlembagaan negara kita yang akan digunakan selepas kita mencapai kemerdekaan. Iaitu dalam fasa 32 perkara 32, hendaklah ada seorang raja bagi negeri persekutuan yang bergelar Yang di-Pertuan Agong. Maknanya yang lain-lain tu awak bacalah. Kat situ ada menyatakan yang negara kita mesti ada seorang Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dari kalangan Raja-Raja Melayu, dan tempoh pemerintahan adalah selama 5 tahun. Maksudnya selepas 5 tahun akan digantikan dengan Yang di-Pertuan Agong yang seterusnya, mengikut sistem penggiliran yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang ada dinyatakan dalam isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah berkaitan dengan kewarganegaraan. Yang mana setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Siapa yang lahir pada hari pada atau selepas hari merdeka akan dijadikan warga negara. Maksudnya kalau seorang itu sedang mengandung dan dia melahirkan anak pada 31 Ogos 1957, anak itu akan menjadi warga negara Tanah Melayu. Dan mereka yang dilahirkan selepas itu juga akan menjadi warga negara Tanah Melayu yang merdeka. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Walaupun begitu, ada perkara lain yang perlu dipatuhi juga, iaitu melalui penguatkuasaan undang-undang perkara 14. Kedua, melalui permohonan memohon didaftarkan sebagai rakyat perkara 15, dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi perkara 19. Dan perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti mana yang tertera berikut. Ada perkara 14, perkara 15 dan perkara yang ke-19. Boleh rujuk boleh rujuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini merupakan bukti lah yang mana ada dinyatakan berkaitan dengan warga negara. Kat sini ada dinyatakan tentang warga negara. So dia punya isi-isi dia bermula kat sini lah. Ada perkara 14, seterusnya nanti ada perkara 15 dan perkara 19 yang menceritakan tentang bagaimana seorang itu boleh menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Itu perkara yang kedua yang dinyatakan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Yang mana Perjanjian Persekutuan juga menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak dan kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Kenapa adanya kedudukan istimewa? Kerana mengambil kira penduduk yang asal yang asal tinggal di Tanah Melayu adalah orang Melayu. Rakyat asal yang tinggal di Tanah Melayu. Sebab itulah diberikan kedudukan istimewa kepada orang Melayu. Dan hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara. Walaupun diberikan kedudukan istimewa untuk orang Melayu, hak-hak kaum-kaum lain yang menetap di Tanah Melayu pun tetap dipelihara dan dilindungi.
Dan perkara itu termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Okey, boleh baca yang dinyatakan. Ini merupakan salinan daripada Perlembagaan 1957. Okey, dan dinyatakan berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu kat sini. Okey, dan selain daripada itu ada juga dinyatakan berkaitan dengan banyaklah, boleh bacalah dalam perlembagaan ini. Ini merupakan perlembagaan yang asal perlembagaan yang asal. Sekarang dah ada beberapa salinan lagi dah. Cetakan-cetakan yang seterusnya ditukar ayat dan sebagainya mengikut situasi yang semasa. Ini merupakan yang asal yang telah dikuatkuasakan pada tahun 1957. Okey? Faham Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu juga ada dinyatakan kedudukan agama Islam. Yang mana agama Islam adalah sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Walaupun agama Islam dinyatakan sebagai agama persekutuan Tanah Melayu, tetapi rakyat bebas, rakyat beragama lain bebas mengamalkan agama masing-masing dalam keadaan yang aman dan damai tanpa sekatan. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 seperti yang berikut. Agama di negeri Persekutuan Tanah Melayu ialah agama Islam, akan tetapi agama yang lain boleh diamalkan. Tetap digunakan perkataan agama ni. Ini merupakan ayat lama lah. Ayat lama. Mungkin dalam perlembagaan yang sekarang dia dah tukar kepada ayat-ayat yang baru mengikut penggunaan dalam bahasa Melayu yang betul. Okey. Di mana-mana jua negeri dalam Persekutuan Tanah Melayu, mana bebas mengamalkan agama masing-masing dalam semua negeri yang ada dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu dinyatakan dalam Perlembagaan 1957 dalam perkara 3 dan juga ada juga dinyatakan dalam perkara 11 berkaitan dengan agama berkaitan dengan agama ataupun agama. Cikgu dah terpengaruh dengan ayat dalam perlembagaan ini menggunakan perkataan agama. Itu merujuk kepada agama. Okey, itu yang keempat berkaitan dengan kedudukan agama Islam. Okey, perkara yang kelima yang disentuh dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu adalah kedudukan bahasa Melayu. Yang mana dalam perjanjian persekutuan ini juga bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Dan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Dan perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Ada dinyatakan berkaitan dengan penggunaan ataupun status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan bila diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan, semua warga negara Tanah Melayu, semua warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka perlu fasih berbahasa Melayu. Sebab itu merupakan bahasa kebangsaan. Dan hendaklah dengan apa-apa jua jenis tulisan seperti yang diundangkan oleh Parlimen. Dan mesti menggunakan bahasa dan tulisan menggunakan tulisan berbahasa Melayu. Itu adalah bahasa rasmi. Tapi bahasa-bahasa lain boleh diamalkan di negara kita dalam urusan-urusan yang lain selain daripada urusan-urusan rasmi. Urusan rasmi kita menggunakan bahasa Melayu. Dan sebagai warga negara kita, semua perlu faham dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Sebab itu merupakan bahasa kebangsaan yang telah ditetapkan. So menjadi kewajipanlah. Jangan ada pula yang tak tahu untuk berbahasa Melayu. Sekurang-kurangnya faham bahasa Melayu walaupun tak berapa fasih. Tapi sepatutnya menjadi warga negara yang betul kena fasih. Walaupun dia bangsa Cina ataupun bahasa India, dia kena fasih berbahasa Melayu. Bukan atas faktor bahasa itu bahasa orang Melayu, tapi atas faktor bahasa itulah bahasa kebangsaan yang dah telah diiktiraf dalam perlembagaan merupakan bahasa kebangsaan. Jadi dia kena mahirlah, kena belajar untuk memahami dan mahirkan diri dalam bahasa Melayu. Okey, itu perkara yang kelima yang dibincangkan, yang telah disentuh dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu bersama dengan Pesuruhjaya Tinggi British ketika itu. Okey, tegasnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan
sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat. Maksudnya dalam merangka perjanjian, merangka perlembagaan negara kita ini, sebenarnya dia merupakan satu semangat muafakat yang telah ada pada ketika itu di kalangan semua pemimpin-pemimpin negara yang terlibat. Sebab negara kita merupakan negara majmuk yang berbilang kaum, melibatkan pemimpin Melayu, melibatkan pemimpin daripada China, melibatkan pemimpin daripada kaum India, tapi atas dasar tolak ansur, atas dasar permuafakatan, maka lahirlah perlembagaan yang telah dipersetujui oleh semua pihak. Untuk apa? Semata-mata untuk mengekalkan keadaan aman dan berdaulat. Sebab nak puaskan hati semua pihak bukan suatu perkara yang mudah. Ada kita kena bertolak ansur, ada kita kena pertahankan. Dan perkara yang telah kita bertolak ansur diterima oleh semua kaum. Itu yang menjadi titik tolak perkara itu boleh dilaksanakan. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk sentiasa menjunjung apa yang telah dipersetujui. Kalau kita langgar ataupun kita pertikaikan, kita mencari satu perbezaan. Kita telah mencari kat situ satu perbezaan yang boleh mengakibatkan runtuhnya muafakat, runtuhnya keamanan dan kedaulatan negara. Bahaya kat situ. Dia akan memainkan sentimen perkauman, sentimen yang mana benda ni dah dipersetujui, tiba-tiba ada yang soalkan balik. Jadi dia akan jadi panjang cerita. Sedangkan kita dah bagi win-win situation. Walaupun dianggap, contohnya kita ambil dalam bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan, kita tak sekat bahasa lain diamalkan. Kita tak sekat bahasa lain diamalkan dalam di kalangan kaum mereka. Kita tak halang. Itu kita panggil win-win situation. Kalau contohnya kalau gunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa lain tak boleh digunakan, itu barulah berat sebelah. Maksudnya kita lebih kepada bahasa Melayu je, bahasa lain tak boleh digunakan. Tapi itu tak berlaku di tanah Melayu. Kita tetap memberikan peluang kepada kaum-kaum yang lain menggunakan bahasa mereka. Dan orang Melayu juga boleh belajar bahasa Cina dan bahasa Tamil jika mereka nak belajar. Tak ada masalah. Tidak ada paksaan, tidak ada sekatan. Tapi dalam segala urusan rasmi, contohnya di sekolah dan sebagainya, mesti menggunakan bahasa Melayu. Kecuali sekolah-sekolah yang telah diluluskan sebagai sekolah jenis kebangsaan lah, yang telah diluluskan untuk menggunakan bahasa-bahasa pengantar masing-masing. Contohnya, itu contoh berkaitan dengan penggunaan bahasa. Begitu juga dengan agama. Walaupun agama Islam diisytiharkan sebagai agama rasmi, mungkin atas sebab faktor majoriti penduduk di tanah Melayu adalah beragama Islam, tapi dalam masa yang sama, kita memberi kebebasan kepada agama-agama yang lain untuk diamalkan di tanah Melayu tanpa sekatan. Di semua negeri tanpa sekatan. Maksudnya kita dah ada win-win situation kat situ, dan benda ini telah dipersetujui dan menjadi tanggungjawab kita sekarang untuk menjunjung. Awak kena faham kat sini untuk menjunjung perlembagaan yang telah dipersetujui. Bila kita menjunjung perlembagaan ini, nescaya kita akan hidup aman damai lah dalam keadaan masyarakat majmuk berbilang kaum. Kita bukan hidup dalam satu kaum yang sama, tapi kita berbilang kaum. Dan perkara yang telah diputuskan perlu terus dipatuhi dan dipatuhi sampai bila-bila. Di negara kita, untuk negara kita menjadi sebuah negara yang sentiasa aman dan damai. Itu yang kena awak faham. Jadi kat situ cikgu dah bagi clue sikit. Apa itu menjunjung perlembagaan, menjunjung keluhuran perlembagaan. Dan gandingan pemuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Sekembalinya rombongan kemerdekaan ke tanah air, mereka diraikan di Padang Bandar Hilir Melaka bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara. Sementara itu, bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Hasil pemuafakatan semua pihak, bincang dengan bincang, akhirnya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani
dan perjanjian ini menjadi asas yang terbentuknya secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Bila telah ditandatangani perjanjian itu, tunggu masa je. Sampai 31 Ogos je dah kita serahkan, dah kita laungkan merdeka, perlembagaan ini terus berkuat kuasa secara automatik, secara rasminya, kerana telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan juga bagi pihak British. Itulah berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 bagi mengakhiri bab yang ke-9 berkaitan dengan perlembagaan. Berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi juga harap boleh faham berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini, yang mana menjadi faktor kepada terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 secara rasminya. Dan antara isi intipati perjanjian telah kita bincangkan berkaitan dengan 5 perkara, iaitu yang pertama tadi, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, menyentuh juga berkaitan dengan kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak-hak kaum lain, kedudukan agama Islam dan kedudukan bahasa Melayu. Dan itu ada dinyatakan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Yang mana perkara itu telah dipersetujui oleh semua pihak melalui pemuafakatan antara pemimpin-pemimpin Raja-Raja Melayu dan juga pihak British. Itu adalah berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perkara yang kedua pada hari ini kita nak lihat juga, kita nak sentuh sikit berkaitan dengan kepentingan. Cikgu dah bagi clue sikit tadi tentang kepentingan. Kepentingan menjunjung. Ayat dia kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Jadi kita nak lihat kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Bila kita sebut menjunjung ni kat mana kedudukan dia? Bila kita sebut, kita lihat makna menjunjung. Menjunjung ni kita letak atas kepala. Ini kita panggil menjunjung. Menjunjung bakul, menjunjung baldi. So seolah-olah kita meletakkan perlembagaan kita itu atas sekali. Atas sekali perlembagaan. Kenapa kita letakkan atas sekali perlembagaan itu? Apa kepentingan dia? Apa kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan? Itu yang perlu awak nyatakan. Perlu awak nyatakan, dan cikgu nak awak nyatakan nanti di bahagian komen. Di bahagian komen dalam YouTube cikgu ni. Cikgu nak lihat pelajar-pelajar yang menonton video ini dapat memberikan komen awak, tulis kat situ kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan, tulis awak punya isi dia. So cikgu tahulah komen awak itu berkaitan dengan awak menjawab soalan berkaitan dengan kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Nanti cikgu akan respon lah sama ada betul atau salah jawapan yang awak berikan. Boleh so itu saja untuk perbincangan kita dalam 9.4 berkaitan dengan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, dan itu merupakan akhir kepada bab yang ke-9. Bab yang ke-9 dalam sejarah KSSM tingkatan 4. Jadi kita jumpa di tutorial di Telegram untuk sesi tutorial dan dalam kelas kit dalam kelas kit. So itu saja pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye bye.